Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan ataupun saya akan mengajar mengenai satu topik yang agak menarik dalam sejarah, iaitu mengenai zaman prasejarah. Okey, so topik ini dipelajari oleh pelajar-pelajar tingkatan 1 pada bab yang kedua. Pada bab yang ketiga. Maafkan saya, pada bab yang ketiga. Okey, so sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, okey, kita nak tahu apa ini zaman prasejarah. Kenapa kita kena belajar zaman prasejarah ini? Apa kaitan prasejarah dengan saya, cikgu? Saya tak ada kaitan pun dengan zaman prasejarah. Ada kaitan dan kamu kena tahu, sebab bukan sebagai seorang pelajar Malaysia, tapi juga sebagai seorang manusia. Sebab apa? Sebab zaman prasejarah ini kita belajar untuk kita tahu bagaimana asal usul manusia pada zaman dahulu. Bagaimana mereka hidup. Okey, so pada bab sebelum ini kamu dah belajar mengenai zaman air batu. Siapa masih ingat pada bab yang sebelum ini kamu belajar tentang zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Secara ringkasnya, zaman air batu ini merupakan satu zaman yang di mana satu dunia penuh dengan ais. Okey, semua penuh dengan ais, paras air laut rendah. Okey, kamu pergi kat mana-mana sejuk. Okey, dan pada zaman air batu inilah tak ada manusia yang wujud. Maksudnya manusia tidak ada lagi pada zaman air batu ni. Yang ada adalah haiwan-haiwan atau makhluk-makhluk yang hidup sebelum manusia. Okey, so itu adalah cerita zaman air batu. Hari ini kita tak akan bincang pada zaman air batu. Hari ini kita akan membincangkan tentang zaman prasejarah. Apa pula zaman prasejarah ni? Okey, zaman prasejarah adalah zaman yang muncul selepas zaman air batu. Okey, so dapat dekat situ yang muncul selepas zaman air batu. Apa perbezaan zaman air batu dengan zaman prasejarah? Zaman air batu adalah zaman yang diliputi dengan ais, sebab itu dikata zaman air batu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita gelar sebagai Ice Age. Siapa pernah tengok cerita kartun Ice Age yang ada gajah besar berbulu, gajah mammoth tu, lepas tu ada harimau yang gigi taring sampai ke bawah. Itu adalah zaman air batu. Okey, dan lepas zaman air batu kita bergerak kepada zaman yang kedua, zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Secara ringkasnya, zaman prasejarah itu adalah zaman di mana manusia telah wujud. Manusia baru je wujud. Okey, so manusia telah wujud, tetapi pada ketika ini manusia pada zaman prasejarah masih belum mengenal bahasa dan sistem tulisan. Maksudnya kat sini, manusia pada zaman prasejarah ini mereka tak wujudkan sistem tulisan lagi, mereka tak wujudkan bahasa lagi dalam kehidupan mereka. Macam kita hari ni, kita ada macam-macam bahasa. Orang Malaysia cakap bahasa Melayu, orang Amerika cakap bahasa Inggeris, orang Jepun cakap bahasa Jepun. Tapi pada zaman dahulu, pada zaman prasejarah masih tak ada lagi bahasa. Tulisan pun tak ada. Okey, sebab itu dikatakan zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini adalah zaman sebelum sejarah. Okey, so itu adalah maksud secara, orang kata maksud definisi asas dia. Ianya bermaksud zaman manusia belum mengenal bahasa ataupun tulisan. Dah ada manusia, tapi manusia pada ketika ini belum kenal bahasa dan tulisan. Okey. So, zaman prasejarah ini dibahagikan kepada 4 kategori zaman. Apakah zaman-zaman tersebut? Yang pertama, kita ada zaman Paleolitik. Okey, permulaan perkataan dia adalah P. Okey, yang kedua, zaman yang kedua, kita ada zaman Mesolitik. Okey, yang mula dengan huruf M. Okey, dan zaman yang ketiga, kita ada zaman Neolitik. Bermula dengan huruf N, Neolitik. Dan yang terakhir, sebelum kita berubah kepada zaman yang selepas zaman prasejarah, kita ada zaman logam. Bukan logam
logam. Okey, zaman logam yang bermula dengan huruf L. Kenapa Cikgu Rozi bagi tahu, Cikgu Rozi bagi tahu bermula dengan huruf L, bermula dengan huruf M, bermula dengan huruf P? Kita orang tahulah eja paleolitik macam mana. Penting sebab video saya pada hari ini saya akan banyak gunakan perkataan-perkataan depan ini nanti. Okey? So, kamu kena ingat ni Paleolitik P, Mesolitik M, Neolitik N, logam L. Sebab apa? Sebab selepas ini saya akan terangkan mengenai ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, dan setiap satu zaman tu saya akan terangkan ciri-cirinya satu persatu. Dan untuk saya terangkan satu persatu, panjang untuk saya tulis setiap zaman ni secara nama penuh. Jadi saya ambil perkataan depan saja. Jadi P, kamu tahu Paleolitik, M, Mesolitik, N, Neolitik, dan L adalah logam. Okey, so ikut saya dekat situ ya. So ikut perkataan-perkataan depannya. Okey, dapat kat situ. So secara keseluruhannya ini adalah zaman, atau definisi zaman prasejarah yang dimulakan dengan zaman Paleolitik. Lepas zaman Paleolitik mereka berubah kepada zaman Mesolitik. Daripada zaman Mesolitik berubah lagi kepada zaman Neolitik, dan bila zaman Neolitik mereka berubah lagi kepada zaman logam. Dan setiap zaman-zaman ini ada sebab kenapa dibahagi-bahagikan. Sebab apa? Sebab ada perbezaan-perbezaan dari segi cara kehidupan, perbezaan dari segi pemikiran, dari segi pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Lepas ini saya akan terangkan bila saya bincangkan tentang ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, dapat dekat situ ya anak-anak? Okey, so kamu dah tahu mengenai definisi zaman prasejarah. Okey, kamu tahu ada 4 zaman prasejarah. Ada Paleolitik, ada Neolitik, ada Mesolitik, ada Neolitik, dan ada zaman logam. Okey, so selepas ini kita akan tengok apa ciri-ciri zaman prasejarah. Okey, apa yang membezakan zaman Paleolitik dengan zaman Neolitik? Ada beza ke cikgu? Ada beza dia. Okey, sekarang kita akan tengok. So secara keseluruhannya, okey, secara rumusannya sebenarnya ada banyak ciri-ciri yang membezakan setiap zaman ini. Okey, tetapi saya hanya ambil 7 saja ciri yang penting. Dan 7 ciri penting ni yang dapat membezakan zaman-zaman ni semua. Okey, dapat dekat situ ya. Yang pertama, kita ada ciri yang pertama yang dapat membezakan zaman-zaman ini adalah kita tengok kediaman. Apa ini kediaman? Kediaman adalah tempat tinggal mereka. Dekat mana mereka tinggal? Orang-orang zaman logam tinggal dekat mana? Orang-orang zaman Neolitik tinggal dekat mana? Tinggal kat Kuala Lumpur ke? Tinggal dekat Ipoh ke? Okey. So yang pertama kediaman. Ciri yang kedua kita akan tengok adalah peralatan. Apa alat-alat yang mereka gunakan untuk mereka melakukan sesuatu. Yang ketiga kita tengok bagaimana mereka mencari makanan. Mereka nak cari makanan macam mana? Mereka buat perniagaan ke? Mereka kerja ke? Office hour ke? Itu yang ketiga. Yang keempat kita akan tengok dari segi ekonomi. Okey, nampak kat situ? Sorry kalau tak nampak. Okey, dari segi ekonomi. Okey, apa kegiatan ekonomi mereka? Apa kerja-kerja mereka lakukan? Okey, itu yang keempat. Okey, dan yang kelima, kalau tengok kita akan tengok dari segi organisasi sosial. Okey, bagaimana bentuk hierarki organisasi sosial mereka? Siapa yang duduk yang paling atas? Lepas itu ada siapa? Okey, siapa yang hidup yang paling bawah? Siapa yang memberi arahan? Siapa yang mendengar arahan? Okey, itu adalah organisasi sosial. Dan yang keenam, kita tengok dari segi kepercayaan ataupun kita kenal sebagai agama. Adakah orang-orang zaman prasejarah zaman dahulu ni mereka ada agama? Okey, mereka ada agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Buddha ke? Ada ke zaman dahulu? Lepas ini kita akan bincangkan. Okey, itu ciri yang keenam. Ciri yang ketujuh kita akan tengok dari segi seni budaya. Okey, dari segi seni budaya, iaitu kita tengok apa ciri-ciri seni yang mereka ada. Okey, apa peralatan-peralatan yang adakah mereka pandai melukis ataupun mereka pandai buat orang kata ukiran-ukiran. Itu semua kita akan tengok dalam ciri yang ketujuh berkaitan dengan seni dan juga budaya.
Okey, dapat dekat situ ya. Okey, pertama sekali kita dah tengok 7 ini adalah ciri penting dalam mengenali zaman prasejarah. Kita akan tengok yang pertama. Dari segi kediaman. Dekat mana mereka tinggal? Mereka ada rumah sendiri ke? Tinggal dekat apartmen ke? Tinggal dekat kondominium ke? Rumah banglo ke dia orang duduk? Okey. Yang pertama kita akan tengok pada zaman P. Okey, tengok ada P dengan M. P apa? P untuk Paleolitik dan M untuk Mesolitik. Saya slash kat situ sebab apa? Sebabkan Paleolitik dengan Mesolitik ini kediaman mereka sama, tidak berubah untuk kedua-dua zaman. Okey, iaitu mereka pada ketika ini mereka tinggal di dalam gua. Okey, dan juga di dalam lubang bawah tanah. Sebabkan di awal-awal kedudukan manusia ni mereka masih lagi tidak ada orang kata tidak membina atau mencipta apa-apa rumah ataupun peralatan. Okey, so mereka duduk di dalam gua. Kenapa dalam gua? Sebab apa? Sebab kalau duduk dalam gua lah mereka boleh berteduh daripada panas, mereka boleh berteduh daripada hujan, daripada haiwan-haiwan liar dan sebagainya. Okey, dan juga ada yang juga duduk di bawah lubang. Okey, mereka korek-korek lubang bawah tanah, mereka duduk dalam tu. Sebab apa? Bila ada hujan ke, panas ke, mereka boleh berlindung dekat bawah tu. Okey, itu adalah zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik. Okey, bila dah berubah zaman Neolitik, mereka dah makin pandai, mereka dah makin maju. Mereka duduk di tepi pantai dan juga tepi sungai. Kenapa tepi pantai dengan tepi sungai? Ada kaitan nanti kita tengok dengan cara kehidupan mereka. Dan pada zaman inilah mereka dah mampu mencipta rumah. Okey, mereka tahu menggunakan kayu-kayu untuk buat dinding. Mereka tahu buat atap rumah supaya kalau kena hujan tak kena mereka. Nampak tak? Itu adalah bagaimana orang-orang zaman Neolitik tinggal. Tak ada dah. Okey, jarang dah manusia-manusia zaman Neolitik ni yang tinggal dalam gua. Semua dah mampu mencipta rumah sendiri. Okey, zaman logam juga sama. Zaman logam sama dengan zaman Neolitik. Duduk di tepi pantai, duduk di tepi sungai, duduk di tepi tempat-tempat yang ada sumber air. Sebab apa? Sebab kalau duduk tepi pantai, tepi sungai ini, mereka dapat sumber air. Mereka boleh minum, mereka boleh guna untuk ternakan dan sebagainya. Okey, so itu dari segi kediaman. Yang kedua dari segi peralatan. Okey, apa peralatan-peralatan yang mereka gunakan? Okey, yang pertama zaman Paleolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu dan juga tulang. Kalau nak potong daging, guna batu. Kalau nak potong ini, kena guna tulang. Tetapi pada zaman Paleolitik ini, mereka orang kata masih lagi tidak mencipta. Maksudnya kalau macam tu mereka ada daging, mereka nak potong daging, mereka tak ambil batu, mereka tak ambil batu, lepas tu mereka buat macam bentuk pisau baru potong. Tidak. Mereka dapat daging, mereka ambil lah mana-mana batu, mereka ambil, mereka hentuk. Hentuk supaya daging itu terputus dua. Sebab apa? Sebab itu dikatakan kat sini peralatannya bersifat kasar. Maksudnya tak ada, orang kata tak ada ciri-ciri seni, tak ada bentuk macam pisau. Yang penting bagi mereka benda tu batu tu boleh potong daging. Okey? Itu zaman Paleolitik. Bila berubah kepada zaman Mesolitik, mereka masih menggunakan alatan yang sama, batu dan tulang. Tetapi pada ketika ini mereka dah mula bijak sedikit. Mereka mula membuat peralatan-peralatan yang lebih tajam, yang lebih, mereka bukan membuat, mereka mencari peralatan-peralatan yang lebih tajam, yang lebih senang memotong. Tetapi masih lagi alat yang sama. Okey, tetapi orang kata bentuk peralatan itu lebih halus lah. Okey, bila bertukar kepada zaman Neolitik pula, okey, mereka masih lagi menggunakan peralatan yang sama. Tetapi zaman Neolitik ni mereka dah maju sikit. Mereka mampu mencipta, mereka buat batu bentuk macam ni. Mereka mampu buat dalam, mereka mampu orang kata mencipta batu tersebut menjadi bentuk pisau. Bagaimana bentuk pisau? Kalau pisau dia kena nipis, kena panjang, kena tajam. Mereka dah mampu buat pada zaman Neolitik ni. Lebih senang untuk mereka memotong dan hasil peralatan mereka lebih kemas dan juga cantik. Okey? Okey, zaman logam pula. Okey, pada zaman logam ni berbeza.
Zaman logam ini mereka menggunakan gangsa ataupun besi. Okey, gangsa ataupun besi. Mereka tak guna lagi batu dan kulang, mereka tak guna dah. Pada ketika ini manusia dah mampu mewujudkan ataupun mencipta halatan daripada besi. Pada ketika inilah manusia dah mampu menggunakan besi dalam kehidupan harian mereka. Tak payah nak guna batu. Sebab kamu tahu batu dengan besi kan, besi lagi kuat, lagi tahan, lagi keras. Okey, lagi senang untuk mereka mencipta ataupun memotong sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan harian menggunakan peralatan-peralatan besi. Okey, dapat ya dekat situ. Okey, so itu adalah ciri yang kedua. Kalau kamu tahu ada perbezaan dari segi setiap zaman tu, daripada zaman Paleolitik sampailah kepada zaman logam. Okey, dapat dekat situ. Okey, itu untuk bahagian yang pertama. Okey, lepas ini saya akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu mengenai ciri yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okey, so itu saja untuk video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video ataupun bab ini, topik ini saya bincangkan dalam bahagian yang kedua. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa saya. Lupa nak buat intro. Kejap. Okey, maaf. Okey, sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini, topik ini dibincangkan dalam bahagian yang kedua nanti. Okey, jangan lupa saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Bye.